Ha. Cikgu ni memang gemar merajuk. Tapi kalau cikgu marah tu sebab apa? Cikgu marah sebab apa? Cantik ikhlas. Cikgu marah tu memanglah sebab sayang. Cikgu marah tu sebab nak kita berjaya. Setiap kali kita dapat semua A, kan, kan, kata dapat semua A, straight A, gaji cikgu yang mengajar naik RM100. Betul tak? Tak betul. Jangan kau angguk. Tak betul. Mana dia naik gaji cikgu tu? Tak naik. Dia tetap mengajar. Allah, budak ni pula. Alah, hai budak ni pula. Dia tetap mengajar. Yang berjaya tu kita. Keluar je, bayangkan ni, you all ni, kan, siapa nama depan ni? Alia. Alia. Sebelah tu siapa? Suhalina. Alia Suhalina. Besok kau sambung belajar. Habis je ni, ambil diploma, ambil degree, masuk universiti. Lepas degree rasa-rasa nak sambung master. Lepas tu kau kerja, kau jadi pegawai, kau jadi engineer, jadi lawyer, jadi doktor. Lepas tu kau beli satu company. Lepas tu kau hire orang bekerja dengan kau. Tapi cikgu tetap cikgu. Tu sebab cikgu kalau pergi reunion, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang berusaha Puan Nora Sikim binti Abdul Rahman, GPK 1 SMK Perempuan Metodis Raub, yang dikasihi juga Puan Nur Khairi binti Zainuddin GPK HEM, Encik Lim Jian Ming GPK Core Curriculum, guru-guru kanan mata pelajaran Kebit Kedang, Ketua Bidang kan? Kebit Kedang, guru-guru kaunselor, begitu juga barisan guru, staf sokongan SMK Perempuan Metodis Raub, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama pada hari ini dalam membicarakan soal sahsiah dan jati diri. Hari ini saya rasa seronok sangat sebab dah lama dah tak ceramah dekat sekolah yang semuanya perempuan. Jadi dia terkawal sikit, senang. Saya pergi dekat SMK Methodist dekat KL tu pun macam tu, tenang aja. Kalau budak lelaki ada, dia lain, dia ngusik sana ngusik sini kan. Tapi dengan saya tak beranilah, sebab saya penceramah yang sound direct je kan. Jadi alhamdulillah, bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang tak akan faham kalau tak direnungkan. Makna kena dengar betul-betul. Apa yang Samsul tempat sebut tu kadang-kadang maksud dia banyak maksud tersirat kan. InsyaAllah, macam kata ulama terdahulu, kepada yang non-Muslim pun boleh ambil. Dia kata apa? Dia kata nak jadi manusia yang berjaya ni kena ada 4 perkara. Nak jadi manusia berjaya kena ada 4 perkara. Yang pertama, dia mesti ada kenderaan yang tangkas. Yang kedua, dia kena ada rumah yang lapang. Yang ketiga, dia kena ada pakaian yang cantik. Dan yang keempat, dia perlu memiliki pelita yang menerangi. Tu kata Imam Malik. Imam Malik kata 4 perkara ni kena ada baru boleh berjaya. Kalau tak, macam mana nak berjaya? Macam saya cakap tadilah, banyak kata-kata kiasan. Bila dia kata 4 perkara ni kena ada untuk berjaya, apa maksud kenderaan yang tangkas? Adakah maksudnya kereta besar? Adakah maksudnya kereta yang Puan GPK 1 pakai? Ataukah kereta Azia aja? Atau kereta Saga je? Apa maksud kenderaan yang tangkas?
Maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Tu. Sebab akal ni akan pandu bawa kita pergi ke mana-mana. Tu sebab kita kena asah akal kita di sekolah. Tu sebab kita kena belajar rajin-rajin. Dan kayu ukur, nak ukur kejayaan kita, mesti diukur. Tak bolehlah main belajar, tak diukur tahap di mana kedudukan kita, pemikiran kita, kecapaian kita. Tu sebabnya kita kena ambil exam. Kan? Jadi nak ukur, kena dapat result yang bagus. So pertamanya akal fikiran yang cerdas. Tu sebab ada juga satu kata-kata menyebut kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Dan yang keempat, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Begitu banyak hari ni saya share. Sebab orang perempuan kan dia gemar tulis-tulis, dia lekat, lepas tu dia feeling seseorang. Itu saya bagi kata-kata yang macam tu. Kan? Yang pertama tadi, kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Kena mempunyai akal dan menggunakan akal dengan baik. Kedua, bila kata rumah yang lapang, adakah maksud dia rumah bungalow? Rumah banglo? Bukan. Maksud dikatakan rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Sabar dia walaupun penceramah lambat. Macam tu. Sabar cikgu tu menanti. Resah gelisah dia jadi ke tak jadi. Ini Samsul Debat datang. Samsul Debat salah jadual, minta maaf banyak. Kan? Saya tengok dalam jadual tu PPD lipis 9:30 pagi tu yang saya relax tu. Rupa-rupanya dah bertukar dekat SMK Methodist. Jangan risau. Saya ni jenis menepati janji. Kalau dah lambat saya datang, jangan risau. Saya habis pun sama macam mana dijanjikan. Kan? Saya lewat setengah jam. Jangan risau. Setengah jam tu kita akan ganti dengan sesi bergambar. Cikgu kalau bergambar tak pernah sekejap. Nyampah aku. Kan? Okey. Jadi makna kata kesabaran yang tinggi tu. Rumah yang lapang bukan rumah banglo, tapi kesabaran yang tinggi. Ketiga, pakaian yang cantik. Bukannya baju uniform, bukannya baju kurung, bukannya sari, bukannya cheongsam. Bukan. Maksud pakaian yang cantik itu adalah akhlak yang baik. Itulah pakaian kita. Perangai yang elok. Kan? Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Cara bercakap tu kan, biarlah elok. Kan? Selalu budak-budak perempuan sebut, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Iya, hati baik, mulut pun kena baik. Sebab apa yang keluar di mulut itulah menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya? Jadi akhlak yang baik. Dengan cikgu pun cakap baik-baik. Cikgu, saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa? Saya tak faham. Sabar. Cikgu boleh tolong. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Masa tu cikgu kau pula yang mengaung. Kan? Sebab semua tak faham. Habis apa yang kau belajar selama ni? Jangan dijamakkan apa yang kita tak faham. Kalau dah tak faham, terus angkat tangan. Pedulikan wakil-wakil syaitan yang ada dekat dalam kelas. Kadang-kadang bila kita tanya soalan, cikgu saya ada satu soalan. Kawan-kawan yang mewakili syaitan ni akan mengacau kita. Tanya soalan. Jadi pedulikan syaitan-syaitan ni. Kan? Jadi kita tak faham, kita tanya. Malu bertanya, sesat barat. Bukan sesat jalan, sekarang dah ada map, dah ada Waze. Jadi sesat barat. Macam tu je. Kemudiannya, yang keempat, pelita yang menerangi. Apa maksud pelita menerangi? Maksud pelita menerangi adalah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jadi kenalah belajar. Minta maaf kepada pengacara majlis, saya pantun tak pakai teks.
Saja. Saja ngacau. Belagak betul penceramah ni kan. Tak adalah, saja je. Kan, saya nampak preparation MC bagus. Dia prepare betul dah. Dari Johor hendak ke Pekan. Ini dah ramai orang pakai dah ni. Dari Johor pergi ke Pekan, singgah di Lipis beli haruan. Macam mana pada Johor dia singgah Lipis? Heran tak heran? Kan mana ada jalan highway tu tak lalu Lipis. Kan pada Johor kalau ikut Muazzam ke apa semua, memang dia jumpa Pekan dulu baru jumpa Lipis. Maknanya dia lajak tu. Sebenarnya masalahnya cikgu, semalam masa saya ceramah dekat SMK Mengkarak Pahang, dia pun pakai pantun ni. Ya, wah, agaknya dia ambil tempat yang sama lah kot. Betul. Adalah gurau. Dan untuk makluman semua lah, saja yang share kan, sebab cerita sesuai jati diri Sasiah ni kan. Samsul Debat ni dia dipanggil sebagai debat tadi kan, bila MC siapa cikgu apa nama? Cikgu Azizul sebut kan. Beliau banyak memenangi pertandingan debat dan pidato, kebanyakan je Johan, sebab yang kalah tak cerita. Kan. Tapi memang betul masa mula-mula saya masuk pertandingan, untuk makluman semua lah, saya mula-mula masuk pertandingan, memang mula-mula tu saya tak adalah, kalau ada masa sekolah saya tak masuk pertandingan bercerita pun tak berani, nervous, takut. Saya memang takkan masuk lah pertandingan-pertandingan macam tu. Kemudian bila saya masuk diploma, ambil diploma in public admin, ketika saya ambil diploma in public admin bukan di Shah Alam. Saya ambil diploma in public admin di ITM di London, Alor Gajah, Melaka. Lendu. Dekat London, Lendu. Jadi masa ambil diploma, saya kebetulan sebilik dengan saya, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad, orang Kelantan. Di Tanah Merah, Kelantan. Itulah tuan guru debat saya. Dia sebilik dengan saya. Hari-hari saya tengok dia. Bila dia masuk pidato, masa dia semester 2, dia dah wakil universiti dah. Saya tengok dia bila dia bercakap, oh, bestnya kalau aku boleh cakap macam dia. Bila dia masuk pidato, kalau dia tak ada duit kan dia panggil pertandingan pidato tu. Nak menang dalam 100-200. Dia nak cari duit belanja. Bila saya tengok kan, ya Allah, bestnya kalau aku boleh cakap dengan dia. Akhirnya saya terpengaruh dengan dia. Masa mula-mula dia masuk pertandingan debat, saya bawa buku Kamus Dewan dia. Pegangkan kod dia. Budak perempuan semua nak bergambar dengan dia. So kata bestnya lah, aku ni pegang kod dengan buku je. Itulah. Lepas tu bila saya minat, akhirnya bila dalam kelas, bila buat presentation, saya dah terpengaruh dengan gaya debat dan pidato tu. Dan akhirnya pada semester yang ke-5, saya mula mencuba masuk pertandingan pidato. Dia ajar saya macam ni. Mau kecek gini, mau buat gini. Gini. Oh, bapanya Allah. Dia kata gitu. Dia memang pekat. Dia cakap Kelantan memang pekat. Tapi bila dia atas pentas, dia ni muka dia sangat serius tau, Cik Khairul Azhan ni. Serius muka dia. Tapi bila berdiri atas pentas, bismillah. Bila dia senyum tu, dia macam tu kan. Dia macam tu. Tu tok guru saya lah. Dan bila dia first pertandingan saya masuk di pertandingan pidato kenegaraan di Melaka. Daripada peringkat saringan tu dekat Sekolah Kebangsaan Kubu di Melaka. Saya cuba. Alhamdulillah untuk percubaan pertama daripada 35 orang yang masuk saringan tu, alhamdulillah saya masuk final. Percubaan pertama. Final negeri dulu ada konsep juara bertahan. Juara bertahan tu masuk final ni. Senang betul dia. Dia standby final je. Jadi bila saya masuk, alhamdulillah saya berjaya menang Saguati. Makna tak ada nombor lah. Jadi masa tu dapat duit RM50, kemudian dapat pen pidato kenegaraan. Itu adalah percubaan pertama saya. Dan selepas pada tu tak sampai setahun saya juara kebangsaan pidato. Setahun. Bila saya dah menang pidato, beberapa pertandingan pidato, saya tak nak dah saya masuk debat. Bila masuk debat, alhamdulillah. Saya waktu mula-mula, ada tak siapa daripada UiTM sini? Ada? Mana? Cikgu UiTM mana? Ada? Oh, seorang, 2 orang. Oh. Dulu, waktu saya wakil universiti dulu, masa tu UiTM ni, ITM baru diisytihar jadi UiTM. Dah lah kena hina, kena gelak-gelak dengan tim lain.
Undian pertama UIAM lawan UI kecil TM. Dia boleh cakap macam tu. UI kecil macam buang air kecil, dia kata macam tu tau. Macam tu lah. Jadi tapi tu percubaan pertama. Alhamdulillah, semenjak daripada saya wakil universiti, kemudian disambung oleh junior-junior saya, teruk-teruk pun kita takkan teruk daripada separuh akhir, mesti semi final sampai sekarang kalau tengok UiTM je pencapaian. Dan saya dalam debat tu sampai satu tahap, debat diraja adalah debat yang paling tinggi dalam antara universiti. Saya pernah duduk top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001 dan 2002. Alhamdulillah. Dan bila masuk tu, sampailah satu tahap, saya buat satu langkah saya, iaitu final year saya berhenti bersara debat. Sebab saya nak concentrate pada study. Dan saya dah menang semua. Buat apa lagi saya nak bertanding? Jadi saya fokus untuk develop junior saya. Junior saya supaya junior pun boleh jadi bagus macam kita. Tak nak lah kita je menang, lepas tu kan tiba-tiba junior kita teruk. Kita tak nak macam tu. Itulah antara yang boleh saya share. Dan kemudian bila Cikgu Azizul sebut beliau dipanggil debat sebab pencapaian dia dalam debat, sebenarnya tak betul. Internet ni bohong. Tak salah lah Cikgu Azizul ambil dalam Wikipedia semua memang cakap macam tu. Wartawan ni mengandaikan begitu. Sebenarnya tak. Sebenarnya saya lepas saya belajar, masa saya final exam paper saya, belum saya paper yang terakhir untuk law dulu, masa saya ambil law dulu, degree in law di Shah Alam, tak sempat paper final, saya dah ditawarkan bekerja sebagai penolong pengarah di sebuah agensi kerajaan. Jadi saya dah ditawarkan bekerja sebab saya cuba je interview. Dengan result saya daripada SEM 1 sampai SEM 5 tu saya tunjuk, saya cubalah, mana tahu. Jadi dia orang terus ambil saya. Tunggu result saya yang last keluar, terus serap bekerja. Masa tu jadi penolong pengarah. Jadi bila bekerja dekat sana, saya dah mula berceramah. Jadi bila berceramah pula, sampailah saya naik pangkat. Lepas 3-4 tahun saya naik pangkat jadi pengarah undang-undang, legal advisor, merangkap pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Saya tak nak bila berceramah di luar orang tahu jawatan hakiki saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat kerajaan macam menjadi pengetua, jadi GPK. Orang call sekolah nak panggil ceramah, kan tak kena. Jadi saya tak nak orang call pejabat saya sebab saya adalah merupakan penjawat awam. Konflik saya tak nak. Jadi kalau dia nak panggil ceramah, saya dah beritahu PA saya kat pejabat, bagi ni nombor ni. Ini nombor untuk urusan ceramah. Jangan kacau pejabat. Jadi bila saya berceramah di luar, saya guna nama NGO. Penceramah kita pada hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Itulah nama yang saya bawa ke mana-mana. Sampailah ke satu tempat, Surau Puncak Setiawangsa KL, dia dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tah nama dia. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat, itulah mulanya. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu, jemaahnya adalah merupakan CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampailah ke hari ini. Jadi apapun saya nak beritahu kat semua, untuk menjadi seorang pemirato dan penebat dulu, bahan bacaan sangat penting. Bahan bacaan sangat penting. Untuk sambung further studies in law, so bahan bacaan juga yang sangat penting. 3 subjek yang kita tak boleh kurang adalah subjek bahasa Inggeris, matematik dan juga sejarah kalau nak ambil law. Sebab memang sangat particular, kan, detail. Lepas tu bacaan ni kan masalahnya, buku-buku. Kenapa kita kena bagus sejarah? Sebab case law yang kita nak baca tu dalam Malaysian Law Journal, MLJ, CLJ, bukunya tebal, tulisan bersatu ngau. Kena pakai pemaharis baca. Bahasa Inggeris pula tu, mati berdiri kena marah dengan ni. Ada kawan saya seorang budak lipis. Dia daripada STP tu masuk ambil law. Dia nak membaca bahasa Inggeris, according to the case, yang bistu ecoplane, dia kata. Bayang tak? Bayang dengan logat dia apa semua. Saya punya gelak kan. Tapi alhamdulillah lah dia dah berjaya, sebab lepas pada tu dia tak boleh further study. Dia further study, ambil course lain, dia tukar course. Sebab berat, subjek law ni berat. Macam tu juga doktor, engineer, lawyer, semuanya course yang berat-berat. Jadi nak berjaya, you all semua boleh berjaya. You all kena tentukan masa depan you all.
Dengan cara apa yang you all buat hari ini. Semalam ibarat cek tendang, esok ibarat buku hutang, hari ini ibarat wang tunai. Apa maksudnya? Semalam ibarat cek tendang tak ada nilai, lupakan saja. Semalam fail, semalam teruk, result PSL kita teruk, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Bolehkah aku boleh aku masuk universiti yang besok? Bolehkah nanti aku nanti berjaya? Bolehkah? Itu kemudian. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Waktu belajar dekat sini, belajar betul-betul. Jangan sakitkan hati cikgu. Jangan sakitkan hati guru kita. Percaya, Allah aku ni belajar lama-lama buat apa? Percaya pada hikmah. Bila belajar rajin-rajin, tentu ada hikmah, ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Belajar rajin-rajin, tentu ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Takkanlah Tuhan ni kejam sangat. Kalau kita buat sesuatu yang baik, Tuhan tak balas yang baik juga untuk kita. Melainkan kalau daripada sekarang kau main-main, daripada sekarang buat tak tahu, rasa buang masa je kat sekolah, tak payah buang masa lagi. Berhenti sekarang. Jangan tunggu hujung tahun. Apa sal menyusahkan orang buat apa? Kan? Mana yang nak SPM? Yang nak SPM mana? Berapa hari lagi nak SPM? Berapa hari? 22. 32. Oh, betul lah dia. Budak perempuan. Detail. 32. Kalau budak lelaki dalam 2-3 minggu ni lah. Budak lelaki. Baru orang perempuan ni dia teliti. Dia bukan cerewet. Orang perempuan ni teliti. Orang lelaki ni dia make general aja. Boleh lah. Kaya macam tu. Orang perempuan ni memang macam tu. Aku tak yakin lah dengan kemampuan aku. Tampar kan tahulah. Itulah kan. Jadi apapun kita kena belajar rajin-rajin, kan? Kita belajar rajin-rajin, mudah-mudahan kita berjaya. Kain songket benang sutera, lilit sembalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Dan manusia yang 30 orang yang ada kat sekolah ni, cikgu yang bergelar guru, jangan disakitkan hatinya. Cikgu ni memang gemar merajuk, tapi kalau cikgu marah tu sebab apa? Cikgu marah sebab apa? Cantik ikhlas. Cikgu marah tu memanglah sebab sayang. Cikgu marah tu sebab nak kita berjaya. Setiap kali kita dapat semua A, kan, kan, kata dapat semua A, straight A, gaji cikgu yang mengajar naik RM100. Betul tak? Tak betul. Jangan kau angguk. Tak betul. Mana dia naik gaji cikgu tu? Tak naik. Dia tetap mengajar. Allah, budak ni pula. Alah, hai budak ni pula. Dia tetap mengajar. Yang berjaya tu kita. Keluar je, bayangkan ni, you all ni, kan, siapa nama depan ni? Alia. Alia. Sebelah tu siapa? Suhalina. Alia Suhalina. Besok kau sambung belajar. Habis je ni, ambil diploma, ambil degree, masuk universiti. Lepas degree rasa-rasa nak sambung master. Lepas tu kau kerja, kau jadi pegawai, kau jadi engineer, jadi lawyer, jadi doktor. Lepas tu kau beli satu company. Lepas tu kau hire orang bekerja dengan kau. Tapi cikgu tetap cikgu. Tu sebab cikgu kalau pergi reunion, you buat apa sekarang? Cikgu je. Kan? Selalu cakap macam tu. Jangan cikgu. Saya cakap dengan cikgu. Wah, ni aku bagi semangat kat cikgu pula ni. Saya pernah jadi cikgu. Saya lepas saja SPM, saya jadi cikgu. Saya jadi cikgu ganti cikgu. Apa nama cikgu tu? Tengah ganti cikgu Syarina. Dia cuti bersalin. Dia balik lambat sikit. Dia kena lanjut 2 minggu lagi. Saya ganti dia 2 minggu. Mengajar peralihan. Remove. Kan? Lepas tu, saya ganti cikgu Kalaimani. Dia khusus nak naik pangkat 3 minggu. Saya ganti 3 minggu. Ajar subjek sejarah dengan bahasa Melayu. Lepas tu disebabkan okey rekod saya, pengetua pun recommend.
Saya naik pangkat jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen SPM. Saya ingat gaji tu 494.50 sen tu, ingat betul. Kalau STP 794, 754 macam tu lah. Ya. Dan lepas tu saya mengajar apa? Saya mengajar dekat SRJKC Pehua Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Mengajar sekolah Cina. Saya disebabkan saya Melayu, saya kena mengajar budak Cina yang paling tak pandai sekali bahasa Melayu. Bayangkan punyalah tak pandai, aku marah pun dia tak faham. Cuba fikir. Macam tu lah. Saya mengajar, total semua saya mengajar 8 ke 9 bulan saya mengajar. Masa tu saya angkat tangan, bendera putih, saya tak boleh mengajar. Bukan sebab saya mengajar tu tak bagus, tapi saya tak cukup bagus nak jadi cikgu. Itu selalu saya cakap. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu apa ramai budak yang terbunuh. Akibat tak sabarnya aku ni melayan perangai budak, kena tikam, kena cekik, sepak, tak tahulah macam mana. Saya tak ada kesabaran macam itu. Tu sebab tahniah lah bila boleh jadi cikgu tu. Isteri saya cukup marah main kebik kedang. Mana ada orang panggil kebik kedang? Apa perasaan yang dapat jadi kebik kedang? Ketua unit kan? Ketua apa? Guru kanan mata pelajaran. Kan? Ya. Tapi itu dia. Jangan malu. Kita ni pendidik. Saya cakap dengan pelajar. Tengok dekat pintu pagar sekolah. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dari sekolah ni jumpa cikgu. Terima kasih cikgu, saya dah berjaya. Berapa ramai? Tak ramai. Yang ada pun mungkin jumpa GPK, jumpa pengetua, minta tolong. Sijil tertinggal. Minta tolong sahkan dia pernah sekolah sini. Itu aja. Tapi cikgu tetap mengajar. Itu sebab saya masa lapang, saya memang call bekas-bekas guru saya. Bayangkan bulan 9 tahun lepas saya boleh ajak cikgu saya, Cikgu Noraini Amran, mengajar saya matematik darjah 4, darjah 5, darjah 6, ajak makan sup. Cikgu, jom cikgu kita layan sup. Cikgu saya kebetulan first time saya jumpa dia setelah 30 lebih tahun. Jumpa dia balik. Dia pun rasa dia tak sangka ada lagi anak murid dia ingat kat dia. Dan tak sangka yang Samsul Debat tu anak murid dia. Saya belanja dia makan. Saya jumpa Cikgu Fatimah, pernah mengajar saya masa darjah 2 sampai darjah 6. Saya jumpa dah macam nenek dah. Betul. Tak, maksud saya macam nenek tu, pakai kain batik dengan baju tua tu dengan sungkup kepala tu kan. Dia memang saya tak tahu dia dah tua ke saya yang tak tua ke, tak tahu lah. Macam tu lah kan. Betul. Saya cari cikgu saya balik. Saya jumpa cikgu, saya cakap terima kasih dengan dia orang. Pensyarah saya telefon. Ada lagi nombor-nombor dia orang. Pensyarah UiTM. Mana yang saya ada masa, saya akan call. Dalam perjalanan jalan jauh saya call. Hello cikgu, sihat cikgu, apa khabar? Puan sihat ke? Ingat ke Puan Laila, dia mengajar saya accounts masa diploma dulu. Oh, you Samsul yang tinggi selalu kacak-kacak I dulu kan? Ingat, mana boleh lupa? Dia kata. Habis you buat apa sekarang? Saya kata, saya ceramah lah. Ceramah apa? Lah, Puan Laila, Samsul Debat tu saya lah. Saya kata macam tu. You kan daripada belajar sampai sekarang tak habis-habis gurau. Dia tak percaya. Sampailah saya share gambar saya, gambar family, gambar tu barulah dia percaya. Tapi itulah dia sebenarnya. Jaga hati guru kita. Jangan kita sakitkan hati cikgu kita. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang cikgu pesan, ikut. Apa yang cikgu larang, jangan kita buat. Sebab nak berjaya ni, ada beberapa perkara yang kena ada. Pertama, kita kena jujur. Kalau tak faham, tanya. Ini masalah bila cikgu tanya, cikgu pun tak tahu kau faham ke tak faham. Kelas ada apa-apa soalan, koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kelas, saya tanya ni faham ke tak? Macam tu lah. Aku rasa masa tadi elok gelak-gelak. Bila tanya langsung koma. Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan, pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang tu kelas ada apa-apa soalan, kemar-kemar barang, dah habis. Kemar barang, dah habis. Tanya soalan. Tanya soalan. Dalam subjek sejarah terutamanya. Mana cikgu sejarah?
Mana tu cikgu sejarah ada seorang. Dia tunjuk orang lain. Cik lagi. Oh, saja nak confirmkan. Tak ada. Cikgu sejarah. Siapa nama cikgu sejarah? Cikgu apa? Marah-marah? Oh? Marah. Belajar kat UiTM ke apa? Ha? UiTM? USM. Habis macam nak marah pula? Marah hari ni. Dia selalu marah tak? Tak. Okey. Tak macam ni cikgu. Subjek sejarah ni saya nak bagi petua. Siapa nak bagus subjek sejarah? Apa sebab tiba bergema tadi tak ada pun? Kebisikan dalam kepala saya. Ya. Kena jauh sikit. Tak adalah. Subjek sejarah ni, dia masalah dia apa tu? Okey. Subjek sejarah ni okey, cubaan 1 2, cubaan 1 2. Testing 1 2 3, 1 2 3. Okey. Subjek sejarah, penumpuan pelajar biasanya menurut kajian, penumpuan pelajar biasanya paling lama 20 minit. Masuk minit ke-21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau cikgu tengah mengajar Kesultanan Melayu Melaka, masuk minit ke-21 dia dah nampak istana dah. Dia mula terbayang tau. Dia dah nampak cikgu marah hari ni pegang keris. Dia dah nampak macam-macam tau. Khayal banyak tau. Itu sebabnya ni untuk subjek yang membaca sains, subjek sejarah, subjek agama, apa moral, tak kisahlah kan. Cara dia petua dia paling senang. Contoh, dah tahu dah esok cikgu akan ajar subjek bab mana? Dah tahu belum cikgu akan ajar bab mana? Adakah masih bab yang sama, berhenti setakat mana? Dah tahu kan? Mana koma lagi? Aku tanya koma. Cuba fokus dengan soalan ni. Kita dah tahu dah cikgu akan sambung bab lain. Kita dah tahu dah dia akan sambung setakat mana dia berhenti. Kita dah tahu. Maka malam sebelum kelas esoknya tu, kita dah mula baca benda yang akan diajar. Jadi akan makan, mesti akan ada yang kita tak, ini apa bendanya ni? Tak faham. Catat, tandakan dekat buku teks tu yang ni kita tak faham, ni kita tak faham, ni kita tak faham. Maka esoknya waktu kelas kita akan lebih fokus sebab kita nak tunggu cikgu marah hari ni explain apa yang kita tak faham. Kalau masih tak faham, kita akan angkat tangan. So bila kita saling bersoal jawab, maka subjek sejarah pastinya akan menjadi subjek yang menyeronokkan. Matematik tak ada cara lain. Kena buat latihan banyak. Buat latihan. Bahasa Inggeris, we never learn English, but we practice English. You have to speak in English to improve. Tak ada pilihan lain. Itu sebabnya saya masa sekolah SMAP Labu dulu, hari Rabu diwajibkan bahasa Inggeris. Setiap satu perkataan selain bahasa Inggeris akan didenda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di SMAP Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap. Itu yang berlaku. Kan? Tapi memang betul. Tapi dekat sini memang hari-hari bahasa Inggeris kan? Kan? Dekat kantin, 5 minutes more. Cik. Ada ke macam tu? Betul ke? Tak ada kan? Kan dekat kantin, kalau tinggal 5 minit, ada seorang kan, 5 minit lagi. Ada tak? Kan? Ya. Sekolah perempuan memang macam tu lah. Sekolah lelaki, 5 minit lagi. Buat tak tahu je. Kalau lelaki kan. Macam tu kan. Okey? Jadi sebenarnya kita boleh ni. Jujur, tak faham, angkat tangan. Tak tahu, tanya. Yang kedua, amanah. Datang sekolah amanah. Saya nak tanya, berapa ramai pelajar yang pergi sekolah, mak dia pesan, pergi sekolah cari jodoh yang baik-baik untuk mak. Jangan belajar.
Kan kalau ada peluang cari menantu cepat. Ada tak mak pesan macam tu? Tak ada. Mak pesan apa suruh apa? Belajar. Jadi kena amal. Itu sebab cikgu marah so kita belajar. 3 dialog yang popular cikgu selalu sebut dekat dalam kelas. Perasan tak? 3 dialog yang paling popular cikgu selalu sebut. Dialog yang pertama. Apa nak jadi dengan you all ni? Satu. Itu dialog yang popular. Yang lagi popular daripada tu, you all sedar tak peksa berapa hari lagi turun. Dan dialog yang paling popular, you all tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia. Kau ingat aku tak tahu? Aku tahu dah. Dan yang bestnya mak kita kat rumah 3 tu dia pakai. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak peksa berapa hari lagi? Zaman mak dulu 3 pakai. 3 pakai. Tu mak kita. Kan? Tapi apa yang dia pesan tu sebab nak suruh kita belajar. Berjaya tu kita. Yang hebat tu kita. Kan Dr. Usman Awang kata seorang doktor, lawyer, engineer semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Tu sebab kena belajar. Kena belajar. Okey, seterusnya yang ketiga, apa yang kena ada? Yang kena ada adalah jaga hubungan satu dengan yang lain. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maksudnya, kalau ada kawan-kawan tak faham, kita bantu explain. Bantu dia. Mana yang kita tak faham, tanya kawan-kawan kita yang pandai. Minta dia ajar kita. Yang keempat, percaya kepada janji Tuhan untuk memberikan kejayaan kepada kita seandainya kita berusaha. Pepatah Arab ada menyebut, manjadda wajada. Manjadda wajada. Siapa berusaha, mesti berjaya. Itu pepatah Arab kata. Maknanya kenalah usaha. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya accountability, kebertanggungjawaban. Kalau fail, salah kita. Kalau berjaya, usaha kita. Jadi makna kata jangan kita gemar menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja? Oh inilah itulah, ni cikgu tak bagi inilah itulah. Salah kita. Kenapa tak siap kerja? Kenapa sekolah sini? Mak suruh, salah mak dia. Kenapa hisap rokok kalau budak lelaki tu? Kenapa hisap rokok? Ayah hisap, salah ayah dia. Jangan, semua salah kita. Kenapa sekolah sini? Saya pilih dan saya suka sekolah sini. Betul dia. Jangan jadi cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Sakit perut. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah kenapa? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kata panggil. Kenapa kata panggil? Jadi Puan GPK kena berbangga kerana mereka masih hafal lagi lagu tu. Aku saja ya test dengan cikgu-cikgu berkerut. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa Dalam banyak-banyak binatang. Semua tu nak mengajar kita jangan gemar menyalahkan orang. Kau orang tak logik pun kau ulang balik. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil? Agaknya banjir besar tu turut betul kata panggil dengannya kan. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, binatang yang paling bertanggungjawab adalah ular. Waktu ditanya kepada ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali dia menjawab sambil matanya merenung tepat kepada yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan rakaman audio di hujungnya dah dipadamkan oleh Jabatan Akib Negara. So what? Gitu. So bila kita dah mengaku, kita tanggungjawab. Orang tak tanya dah. So belajar jadi orang yang bertanggungjawab. Faham? Seterusnya, respon yang positif. Okey kelas, saya nak semua siapkan kerja. Positif. Saya nak semua siapkan kerja. Besok aja aku nak hantar kat mana aku Hantar kat bilik saya, dekat atas meja saya sebelum pukul 10 esok. Okey cikgu. Positif. Okey semua, nanti jangan lupa siapkan homework, latihan daripada muka surat 11 sampai surat 18.
Faham? Mesti positif. Positif. Ingat tak kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi? 3 ekor katak jatuh dalam perigi, 3 ekor katak tu nak keluar daripada perigi. Ada seekor katak dekat atas yang mengacau. Katak pertama nak lompat-lompat keluar. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Katak kedua pun jatuh, mati. Sampai katak ketiga pula cuba lompat keluar. Katak ketiga, jangan, tinggi ni ya Allah. Islam katak ni. Tinggi ni, jangan kau jangan lompat, mati kau nanti. Tapi katak tu berjaya lompat keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga itu peka. Katak ketiga tu tak dengar. Dia nampak macam ni je. Dan dia ingat dalam hati dia, tinggi lagi. Dan akhirnya dia berjaya. Saya dulu pernah pakat dengan 10 orang kawan saya. Saya ni nakal. Kita orang pakat dengan 10 orang kawan-kawan untuk cakap ada seorang student ni, kawan-kawan kita orang lah. Badan dia gemuk betul. Dalam ni tak ada siapa lawan. Memang dia gemuk betul. Kita buat uji kaji. Saya orang yang ke-10. Ada 10 orang kawan pakat untuk tanya dia di tempat yang berbeza-beza, masa berbeza-beza. Lepas 10-15 minit jumpa kawan kedua pula. Lepas 10-15 minit jumpa kawan yang ketiga pula. Kita orang tegur dia. Orang yang pertama tegur dia. Wih, jap. Wih, kau nampak kurus lah. Mandai je kau. Orang pertama. 15 minit lepas tu, dia dah terfikir tu bila orang tegur pertama tu. Lepas tu orang yang kedua tegur. Weh, kau nampak kurus? Engkau ni mandai je. Sampai orang yang ketiga. Weh, kau nampak kurus lah? Biar betul. Dia dah soalan macam tu. Sampai orang yang kelima. Weh, kau nampak kurus lah? Adalah sikit. Saya orang yang ke-10 tegur. Jap. Kau nampak kurus lah weh? Nanti aku ajar kau cara dia. Siap nak ajar kau. Maknanya apa poin yang nak sampaikan ni adalah, bila kita bertubi-tubi cakap perkara-perkara yang positif pada diri kita, kita boleh capai. Tapi kalau kita cakap pada diri, aku rasa aku tak boleh lah, aku fail lah. Masuk pertandingan pidato, masuk pertandingan debat kan. Saya katakan, habislah, dia ni lagi power dia ni. Jangan. Kita sentiasa cakap, dia boleh, aku pun boleh. Kan? So yang penting sekarang kita prepare. Kita ada masa. Ingat tak? Nik Nomadiha yang Kelantan yang dapat 21A tu. Kan? 21A tau. 20A1, 1A2. Apa beza dia dengan korang? Ada kata keluar otak dia dekat tudung tu kena pegang buat Allah. Ya Allah, berat ya Allah. Tak ada pun. Dengan keadaan dia serba kekurangan, duduk di kampung, mak ayah seorang nelayan, maknya membantu ayahnya di rumah. Dia buktikan dia boleh berjaya. Jadi jangan kita cakap aku ni duduk kampung aja, lipis. Duduk Kuala Lipis, duduk kampung aku tak. Jangan. Duduk di kampung tidak menggambarkan kita ni siapa. Malahan daripada kampung ni lah kita boleh buktikan kejayaan saya. Samsul Debat, orang bandar ke? Mana ada? Kampung Paroi, sekolah kebangsaan Paroi. Saya lahir dekat kampung Aidedali, Batu Kikir, Jambatan Bosi. Kampung, budak kampung, Melaka sejarah. Macam tu je lah. Kita fikir kita boleh buktikan dengan kejayaan kita. Okay? Respon positif dan seterusnya apa? Ikhlas dalam belajar. Kenapa? Dengan keikhlasan itu mudah-mudahan kita ditunjukkan ganjaran yang sewajarnya atas kejayaan kita. Okey, apakah langkah-langkah nak berjaya? Langkah-langkah yang nak untuk berjaya. Yang pertama, semua orang kena cepat. Jangan lambat, sebab kalau lambat kita akan ketinggalan. Jangan lambat akan ketinggalan. Mana subjek yang kita lemah, kita cover cepat. Faham? Kena cepat. Kedua, hadir sekolah, hadir kelas. Jangan ponteng, jangan cari alasan. Mesti hadir pada setiap peluang yang ada.
Kalau yang SPM yang 32 hari lagi, tiba-tiba cikgu nak buat kelas tambahan khas, jangan kau tak datang. Kerana dalam kelas tambahan khas itu, cikgu akan share segala maklumat-maklumat terkini. Kerana cikgu-cikgu ni dia ada kawan yang berjenama hantu, yang bergelar lembaga peperiksaan. Kan? Cuma kalau dia bagi hint, kena faham, jangan lembab sangat. Okey, kelas yang ni saya ingat you all boleh tengok lah. Manalah tahu kan kalau yang ni keluar. Yang ni saya ingat you tak payah baca sangat lah. Sebab yang ni pernah keluar dulu. Saya rasa yang ni tak keluar. Memang tak keluar. Kau jangan baca. Cuma cikgu tak boleh nak cakap direct. Datang kelas tau. Kelas tambahan khas tu kena datang. Cikgu tak nak bocor soalan. Tapi dia bagi kita macam tu lah. Saya rasa lah mungkin yang ni keluar. You all fokus yang ni tau. Tapi kalau nak baca yang ini, terpulang lah. Cuma yang ni saya rasa lah. Yang dia rasa tu kau highlight, memang keluar. Lepas tu, satu lagi saya bagi tips. Kalau nak ambil peksa ni, datang awal. Dekat Dewan Peperiksaan. Dewan Peksa kat sini kan. Saya dulu, kalau nak jawab peksa, lepas subuh saya dah sampai dekat Dewan Peksa. Betul? Datang kat Dewan Peksa, bawa roti dengan air mineral, standby pagi tu. Jangan nak makan beria sangat, sebab nanti kau tengah jawab peksa, tiba-tiba nak buang air. Kan? Makan tu je, makan roti, minum air. Lepas tu kita tinggal nak revise lah. Saya tengok sekali lalu untuk paper yang kita nak jawab pagi tu. Relax je. Orang kau tengoklah orang yang sampai ngam-ngam kalau kamu, wih kau dah baca belum Min? Yang ni keluar tak? Yang ni kau tengok yang ni. Kau boleh relax daripada awal. Pedulikan orang ni. Lepas tu bila dah habis, keluar daripada Dewan Peksa, jangan bincang soalan tadi. Weh, kau jawab apa yang tadi tu? Kau jawab macam tu? No comment. Lepas tu kita pun dah tak boleh move on lah kan. Tak usah bincang lah. Benda yang dah sudah. Tapi datang awal. Itu betul. Kita kena cepat, kita kena hadir. Ketiga, kita mesti apply. Apa yang cikgu ajar tu kita kena apply. Kan? Kita kena buat latihan. Macam matematik, kena buat latihan, tak ada cara lain. Apalah sekolah rendah sekarang. Sekolah rendah punya soalan pun pelik-pelik sekarang. Dulu senang aja matematik. 15 campur 100 campur 300 tolak 250 tolak 50. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu je dulu. Pandai je matematik. Sekarang soalan, ya Allah. Dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh kambing campur separuh lembu membentuk jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda daripada ayam campur separuh daripada lembu. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Allah. Macam mana tu nak jawab soalan macam tu? Pecah kepala otak budak tu. Dulu cikgu, kita conteng kat kesuat khabar je main latihan matematik tu. Punya minat macam ni. Kan? Sentimeter, meter macam ni. Lokal kat matematik. Cikgu bersain. Bagi markah penuh dan bagi A, bagi bintang. Sebab cantik, kemas kerja kita. Sekarang tahulah. Kebat lah sangat. Nyampah aku. Dia orang dulu tak ada kebat jadi menteri juga. Sibuk nak nyusahkan orang. Nanti matematik, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Pening kepala. Aduh, sian budak-budak sekarang. Itulah cikgu pun tengok muka pun kesian. Cikgu dah kena mula rekod dalam YouTube tau. Cikgu mengajar. Rekod dalam YouTube. Pasang kamera 2 angle. Cikgu mengajar. Okey kelas. Saya minta sepanjang pengajaran kita jangan tengok belakang. Okey. Depan. Kita pun mengajar. Tak. Betul. Bila cikgu buat, lepas tu cikgu bagi kat siapa tau? Bagi kat student-student mana yang upah lah dia sikit untuk edit. Dia akan masuk lah bila cikgu cakap tu keluarlah perkataan cikgu tu kat sini. Keluar kat sini kan. Walaupun follower dia 3 orang ya, cikgu husband dengan saya. Contoh 3 orang dia follower. Tapi lepas beberapa tahun,
Cikgu saya tak faham lah cikgu. Tak apa, kalau siapa yang tak faham tolong ambil link ni. Tekan dia tengok cikgu mengajar kelas. Kan ada bo jawapan bo ada mercun semua kan. Ya, betul. Dah zaman dia. Macam mana? Kan kadang-kadang macam sekarang kan, cikgu dengar ni, cikgu macam tak dengar sangat sebab tengok muka saya je cikgu kan. Macam tengok muka saya je. Tapi lepas 2-3 hari dah keluar dalam YouTube ceramah dekat sekolah menengah SMK P Methodist. Kan. Betul. Nak dengar balik butiran-butiran dia kan. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai. Itu sebabnya kita kena improve, cari jalan. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Saya nak beritahu kalau siapa ada tak sesiapa yang terfikir macam tak nak belajar lah, nak jadi YouTuber. Ada tak? Tak nak belajar nak jadi YouTuber. Nak jadi YouTuber tapi kalau bangang melantun-lantun jangan. Betul saya cakap. Cakap tu terang ni. Ada orang kaya-raya dengan YouTube sebab membodohkan diri. Jangan jadi orang macam tu sebab dia takkan lama. Betul? Bawa bakul berisi limau sangat borek, payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Maknanya level tu biar tinggi. Biarlah kita jadi YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang doktor pakar. Kita jadi YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang penceramah. Mungkin kita jadi YouTuber, masa yang sama kita merupakan seorang doktor. Jangan jadikan YouTuber. Sebab YouTuber sampai masa mungkin dia jadi tak relevan. Dah ada benda lain pula. Me tube lah. Dulu you, me tube. Kan? Iya. Itu sebabnya kita jangan terpesona dengan apa yang dijanjikan yang kita nampak. Kan? Itu sebabnya kita kena belajar. Improve diri kita. Kan? Hanya dengan ilmu kita boleh pergi ke mana-mana. Tahu? Dan begitu juga, tu sebab kalau tengok Samsul Debat, kenapa jadual dia sibuk penuh hari-hari? Sebab Samsul Debat semua tajuk dia. Motivasi pun dia, ceramah disiplin tata tertib kaki tangan kerajaan pun dia. Sebab dia pengarah undang dulu. Kisah perceraian suami isteri pun dia. Sol. Aku pun terbabit. Kan? Iya. Kan? Ceramah tentang kompetensi keusahawanan pun saya. Macam mana nak meniaga teknik pengucapan awam pun saya. Kan? Jadi makna kata tajuk ceramah dekat masjid malam tadi, Masjid Abu Bakar. Ceramah pasal keluarga malam tadi. Ceramah pasal bahagia dunia akhirat. So ceramah macam tu sebab Samsul Debat dia sibuk hari-hari dia ceramah. Isteri saya pun dah bising. Ceramah. Iya, orang mikir ni nak buat balik apa besok ni. Kan? Berapa hari tak balik. Saya berbalik pada umrah 2 minggu. Habis pada umrah balik terus pergi Sarawak 4 hari, 5 hari. Balik 4 hari 5 hari pergi ke Slim River pergi Borneo Malim, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kuala Ketil Kedah. Habis tu balik sehari pap terus pergi Pahang. Pergi Temeloh. Lepas Temeloh balik sekejap, pap pergi KL. Habis KL, pap datang sini pula. Datang ke Raup, Kuala Lipis. Kan? Tapi memang kenyang lah patin. Kan? Hari ni macam saja je. Kan? Jadi apa-apa pun lah. Apa-apa pun kita kena improve diri kita. Okey, seterusnya cepat ada apply. Apa yang kena ada? Mantapkan keupayaan kita. Mana subjek yang kita lemah, kita kena improve. Tanya kawan-kawan, tanya cikgu, jumpa cikgu. Tak apa, jumpa cikgu. Cikgu suka sangat kalau orang jumpa dia dekat bilik guru tu. Okey, mana dia tak faham. Tapi janganlah semuanya. Kan? Macam kau tak belajar langsung. Seterusnya apa? Seterusnya apa yang kena ada? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Waktu belajar betul-betul. Waktu main betul-betul. Nak tengok drama, tengok betul-betul. Betul tak salah tengok drama. Kan? Cinta masih ada. Apa nama tajuk tu? Alah, Ais dengan Nabila tu lah. Apa tajuk tu? Apa tajuk drama tu? Cinta masih ada. Cinta masih ada. Tengok je kau. Aish Martin. Cinta Aish Martin. Saya tak tengok lah orang share kat TikTok. Kan? Kesian. Geram betul lah kursi Nabila tu. Apa yang payah sangat kau nak maafkan dia? Berapa kali orang share tak agak maaf lagi. Dia share tak agak maaf lagi. Itulah dia orang perempuan.
Kami mungkin boleh memaafkan, tapi tidak melupakan. Kan, ada lelaki je jahat kat situ. Lelaki ni banyak berkorban sebenarnya, tapi itulah. Nak buat macam mana cikgu kan? Lelaki makin kurang. Kita tengok perempuan yang ramai. Lelaki dah lah kurang, sibuk pula nak jadi perempuan, pening kepala. Rakit kepala kadang kan. Okey. Jadi mana kata, mantapkan pengetahuan kita, profesional, jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Belajar betul. Nak tengok TV boleh, susun masa. Masa bila nak tengok TV? Kan? Nak tengok drama aku 7, tengok. Tapi maghrib semayang. Tapi lepas tu pukul 8 belajarlah. Jangan kita melengah lagi. Waktu makan. Tapi makan takkanlah sampai setengah jam. 10-15 minit makan, settle, sambunglah belajar. Dan saya ada satu langkah lah yang saya boleh bagi rahsia dekat cikgu-cikgu. Ada beberapa sekolah yang saya dah tunjuk, antaranya Sekolah Sedar, Sekolah Semak Melabu, Sekolah Semesra, Sains Rembau. Kalau cikgu betul-betul nak improve pelajar ni, nak bagi dia ni, ada satu cara, buat bengkel awal tahun tu, bengkel pengurusan jadual belajar. Bengkel pengurusan jadual belajar tu, kemudian minta PIBG cari peruntukan untuk dapatkan planner untuk setiap seorang. Kita akan susun cikgu, kita akan susun masalah sekarang jadual belajar dia orang. Apa masalah dengan jadual belajar korang? Apa masalah korang? Tak ikut kan? Memang kau tak boleh ikut sebab dia kat situ je, dia tak ke mana pun. Memang dia kat situ, kau nak pergi ikut pergi mana? Tapi maksud dia jadual korang tak ada fokus. Isni, sel, rab, khas, jum, Kau punya jadual kan? Jadual tak habis kan? Sai, peneis, PI kan? Sai, jio kan? Sebenarnya kita letak hari Isnin pukul 3 petang sampai pukul 5 math. Kita letak macam tu je. Kebanyakan lah buat macam tu. Sebenarnya kita kena ada planner. Dalam planner dah tulis 19 hari bulan 1 2023 matematik bab 15, contoh macam tu. Dah tahu dah bab berapa. Kita akan susun cikgu, kita akan bagi dia kertas kosong, dia akan buat draft, kita akan minta dia susun dulu. Maknanya pastikan semua ni ada hari yang kamu peruntukkan, ada 1 jam sehari at least kamu peruntukkan. Dia pun susun. Akhirnya bila dia dah susun, sampailah pada tarikh nak periksa, baru dia perasan rupanya tak cukup masa tu. Dia kena kompres pula. Ada 1 hari subjek tu kena sumbat 2. Dia buat membuat. Jadi maknanya kata akhirnya bila dia dah confirm, dah complete, baru kita bagi dia planner tu untuk salin balik jadual tu. Dia akan salin dan itulah planner dia akan bawa sepanjang setahun tu nak belajar untuk PSA. Barulah dia tahu tak ada 1 hari pun dia boleh tinggalkan tanpa belajar kalau dia nak cover semua subjek. Masa itulah cikgu, dia orang nak keluar, jom kita pergi lepak, pergi sini nak. Kalau aku nak belajar ni petang, alah jomlah, ayolah pergi. Walaupun dia keluar, dia tahu balik nanti apa yang dia kena cover. Betul cikgu? Yang ni memang banyak mendatangkan kesan positif pada pelajar. Itu sebenarnya. Tak payah nak panggil ramai sangat penceramah motivasi ni, tak payah. Sampai kadang dia orang tu, kita hendaklah belajar rajin-rajin. Sesungguhnya tak payahlah. Tak payah. Sebenarnya sikit-sikit je. Cikgu-cikgu pun dah bagi galakan banyak dah dekat you all. You all boleh berjaya insya-Allah. Saya doakan you all berjaya dunia akhirat, saya doakan. Lepas tu apa yang kena ada? Seterusnya apa yang kita kena ada adalah organize, susun atur strategi, tu jadual tu. Kemudian apa lagi? Niat kita perbetulkan. Niat aku nak membahagiakan kedua ibu bapa aku. Aku nak mak ayah aku berbahagia dengan keputusan yang akan aku berikan. Aku nak cikgu-cikgu pun gembira. Cikgu pun lebih semangat mengajar. Bila kelas dia, bayangkan daripada 100, berapa orang ambil SPM? ...28 orang ambil SPM. Tahun lepas berapa persen? 100%. 28 tu lah itu. Allah Akbar. Alhamdulillah, memang berjaya je lah ni. InsyaAllah, saya doakan berjaya je. Ya, result bagus, saya nak semua bagus. Belajar rajin-rajin. Allah sedih pula rasa 28 orang.
Cikgu patutlah relax macam ni silang kaki lagi dengar ceramah, relax Kalau cikgu sekolah lain tu sibuk menanda-nanda dah ni. Tengah-tengah dengar ceramah pun menanda lagi. Baguslah cikgu. Jagalah dia orang dia elok. Belajar rajin-rajin Belajar rajin. Insya-Allah. Sebab you all lah yang akan ubah nasib keluarga you all. Saya ni datang dari keluarga berniaga. Mak saya berniaga kuih. Jadi saya pukul 5 pagi dah kena bangun. Tolong bungkus nasi lemak, tolong gintil kuih kari pap, tolong bulat-bulatkan kuih lopis tu, golek-golekkan kat kelapa. Dulu saya cakap apa kat hati saya, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Orang lain tidur lagi aku kena bangun. Saya kata tu. Hari tu saya bual dengan adik-beradik saya dalam 2 bulan lepas. Minum pagi kat rumah mak, saya cakap lah. Hari tu balung ceramah, balung cakap lah. Kan kita kena bangun awal dulu, pukul 5 pagi. Balung cakap apa tu? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Balung, kita orang pun cakap macam tu dalam hati kita orang. Dia kata macam tu. Sebab lepas saya keluar masuk universiti, dia orang pula sambung kerja saya tu. Kan? Tapi sebenarnya, mak nak mengajar kami semua tentang erti susah. Dan bila susah, kita tahu nikmat senang. Orang yang biasa senang tak tahu nikmat senang. Itu sebab you all kena struggle sikit, usaha. Jadi saya yakin anda semua boleh berjaya. Boleh? Saya doakan semua yang ada kat sini terang hati. Saya doakan semua yang ada kat sini dia mencapai keputusan cemerlang. Saya doakan yang ada kat sini dia akan menjadi kebanggaan kedua ibu bapanya. Saya doakan yang kat sini akan menyebabkan guru-guru pun berbahagia dengan keputusan anak muridnya. Saya doakan dekat sini dia tidak menyakitkan hati gurunya. Saya doakan anak-anak murid dekat sini akan menjadi pelajar yang terbaik di seluruh negeri Pahang dan Malaysia mudah-mudahan. Jadi ingat jangan lawan cakap cikgu. Datang dari Padang Keladi singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu tak menjadi? Kalau macam mana ilmu nak menjadi kalau dah dilanggar pantang dan larang? Jangan dilanggar pantang dan larang. Cikgu cakap janganlah. Cikgu cakap buatlah. Jangan. Boleh cikgu menangis, susahlah. Kan? Cikgu ni memang dia cepat terasa. Saya photostat pakai duit saya sendiri. You all senang-senang je cakap tak buat tak ada. Contoh lah. Jadi jangan bagi cikgu tu nangis. Jadi saya doakan semua berjaya. Rasa cukuplah sekarang tu. Bak kata orang sepandai-pandai tikus top tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Ingat, jaga budi bahasa, jaga adab dengan guru, jaga sahsiah. Kalau mencari pokok buah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung.